Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi bersama-sama memohon petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memulakan kuliah maghrib kita dengan sama-sama membaca As-Sab'ul Mathani Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastawdi'uhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. فأما بعد. Yang dihormati Tuan Imam serta seluruh jawatankuasa Masjid Al-Muhsinin, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang bersama-sama memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita nikmat istiqamah untuk menghidupkan dan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini di dalam keadaan semakin ramai di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuklah di kalangan mereka yang bernama Ahmad, yang bernama Muhammad, yang bernama Aminah, tidak lagi menggemari untuk hadir ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, mereka menghabiskan usia yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara-perkara yang sia-sia. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, minta maaf banyak-banyak, sehari dua ni saya tak berapa nak sihat. Jadi mungkin saya akan membentangkan kuliah ni dengan gear 1, gear 2 macam. Mudah-mudahan perkongsian kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita mendapat manfaat yang terbaik bila merenungi hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam beberapa hari yang lepas kita sama-sama digemparkan dengan kematian 6 orang mati, meninggal dunia, manakala 4 orang parah kalau tak silap, dan belasan orang lagi yang turut mengalami masalah kesihatan ataupun ditangkap dengan sebab penggunaan dadah yang digunakan dalam konsert yang dikatakan konsert ni 3 hari tanpa henti. Jadi untuk memastikan dia tanpa henti itu yang digunakan stimulation, untuk stimulate dia punya energi, dan antaranya katanya merupakan dadah jenis baru yang ialah dadah ni in principle banyak drugs banyak digunakan dalam konteks perubatan kita. Ubat-ubatan pun ada yang secara asas pada perkara-perkara yang mendatangkan manfaat, dadah ni tak ada masalah. Maknanya drugs adalah asas kepada kebanyakan ubat-ubatan. Betulkan saya kalau saya salah, terutamanya mereka yang ahli dalam bidang farmasi. Namun begitu, bila ia terlebih ataupun
digunakan bukan pada tempatnya, maka ia menyebabkan kemabukan yang secara asasnya memang telah dihukumkan haram, dikiaskan kepada haramnya arak. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, rupa-rupanya itu baru satu konsep yang walaupun katanya di peringkat awal tidaklah mendapat liputan dalam media, walaupun dia adalah dia punya channel yang tertentu, dengan sebab konsert yang berkenaan. Konsert ni pun ada macam-macam, ada konsert pop, ada konsert trench, yang ni rave kalau tak silap, rave trench, dan yang seumpama dengan yang dia tak ada dah rock kapak apa semua, tak ada dah. Dia merupakan jenis-jenis baru konsert yang dijalankan. Namun begitu sebenarnya banyak, bila terdedah satu ni muncul pula live in colour. Live in colour yang dijadualkan, diadakan di Litar Lumba Sepang, di Sepang sana. Namun begitu katanya hari ini telah dibatalkan akibat daripada desakan-desakan yang alhamdulillah, tapi banyak lagi yang melata tu. Ada pesta muzik di sana, ada konsert di Kuantan, di Miri, di Sibu, di merata-rata tempat yang menjadi kewajipan kepada kita bersama. Bila kita tengok yang meninggal dunia ni, sekurang-kurang memang semua anak remaja lah, tapi sekurang-kurangnya ada 2 orang adalah mahasiswi daripada universiti mananya. Bukan kita kata yang terlibat dengan konsert ni adalah orang-orang anak-anak yang memang tak ada pelajaran, tiada pendidikan tinggi, tidak, tetapi turut menjangkau kepada anak-anak yang berada di institusi pengajian tinggi. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka, walaupun dalam keadaan mereka meninggal dunia dalam konsert yang sebegitu rupa, mudah-mudahan di penghujungnya berada pada keadaan yang terbaik. Sekurang-kurangnya ingat Allah lah sebelum menghempuskan nafas yang terakhir. Pun begitu, dia menjadi suatu peringatan kepada kita bersama, khususnya di kalangan kita yang ada anak-anak ni kan, untuk kita memastikan anak-anak kita. Sebab dikatakan bila dipaparkan dekat akhbar ni, semua orang tahu yang memang sebahagian kurang bersetuju memaparkannya seolah-olah mengaibkan. Tetapi dalam sudut yang lain, ada yang melihat ia sebagai suatu pengajaran. Kerana kalau tak silap ada seorang tu even bertudung kan, gambarnya bertudung, wallahualam. Tapi bukan kita nak menyalahkan tudung ataupun seumpamanya, tetapi ia menjadi suatu pengajaran kepada kita bersama. Kadang-kadang yalah, anak-anak zaman sekarang ni, dia mungkin di depan ibu bapanya kelihatan okey untuk menjaga hati kedua ibu bapanya, tetapi bila bersama dengan kawan-kawan dia jadi lain. Maka adalah menjadi kewajipan kepada kita bersama untuk tolong tengok-tengokkan anak-anak kita. Dan antara yang termudah adalah dengan kita tahu dan kenal siapa kawan-kawan mereka yang terdekat. Bukan kita tak percaya kepada anak kita yang kita bina dan kita didik, daripada peringkat daripada anak-anak kecil lagi sampai ke peringkat remaja. Kita tengok dan kita cuba besarkan dengan Al-Quran dan seumpamanya, tetapi masih lagi ada ruang-ruang yang syaitan dan juga kuncu-kuncunya, mereka yang bersekutu dengan syaitan ini, untuk menghancurkan dan menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan itu kita bukanlah kita nak memastikan, kita nak kontrol, over control anak-anak kita, tidak, tetapi kita cuba untuk melihat dan memahami jiwa mereka, dan sekaligus kita cuba untuk memastikan mereka tidak jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara yang terbaik adalah untuk mendidik anak-anak kita dan membiasakan mereka dengan solat berjemaah. Kalau anak-anak yang jaga solat, insya-Allah, kalau anak-anak yang jaga solat, mudah-mudahan mereka akan dididik bukan setakat dengan amalan mereka, tetapi juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan sentiasa bersama-sama dengan mereka, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, pun begitu, bila terjadi isu-isu yang seumpama ini, masih ada lagi suara-suara yang kata
At least konsert ni mendatangkan keuntungan yang berlipat kali ganda, memang betul. Pelancong-pelancong dan banyak yang antara yang ditangkap tu adalah warga Singapura antaranya. Dan ada yang datang dari Eropah, ada yang datang dari, dah ada nama Festival Muzik Asia jadi dari negara-negara jiran ni memang ramai, dari Eropah, US dan seumpamanya. Memang ada keuntungan daripada situ. Namun begitu, itu adalah keuntungan yang pastinya di sana, tiada barakah di sisinya. Dan memungkinkan kita tidaklah mengalu-alukan ataupun memanggil musibah ataupun balak kepada negara. Tetapi ini antaranya kadang-kadang yang menjadi asbab. Dan bila datang ibtila, datang balak ni, dia bukan berkira-kira tentang dia ahli maksiat ataupun dia ahli ibadah. Bila datang sekali tsunami, semua kena. Bila datang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar daripada akal pemikiran kita, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya yang sampai sekarang berkenaan MH370, bukan kita nak mengatakan bahawa itu azab, tetapi ia merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila disappear satu flight ni, semua sekali lah, semua sekali 239 orang sekali. Maknanya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini merupakan suatu perkara yang sewajarnya menjadi pengajaran kepada semua. Dengan ingatan daripada Allah, dengan kerisauan kita datangnya kemarau, dan Alhamdulillah berapa ramai yang turun untuk solat istisqa, minta hujan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tunjuk cash kepada kita. Bila kita buat solat istisqa tak lama, di kebanyakan tempat, termasuk kat sini kan, kita buat solat istisqa hari Jumaat, hari Sabtu, Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan cash. Allah turunkan hujan untuk kita mensyukurinya, dan sekaligus menjadikan kita orang yang sangat-sangat mengambil berat tentang soal maksiat, soal dosa yang berada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita di kalangan mereka yang sentiasa beringat dan sentiasa mengambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita akan sambung pengajian kita merujuk kepada hadis yang panjang ini. Dan kalau tak silap saya, kita sampai kepada perbincangan bagaimana Abu Sufyan bersama dengan kumpulannya yang bergerak, dan bacaannya adalah Abu Sufyan pada ketika ini sedang bergerak bersama dengan qabilahnya ataupun qafilahnya lebih tepat, iaitu rombongan perdagangan. Dan ia merupakan rombongan perdagangan yang biasa bila Abu Sufyan menuju ke sebelah utara. Ke sebelah utara maknanya dia akan menuju ke Syam, kawasan Syam ataupun historical Syria yang ada pada hari ini. Maka Abu Sufyan bersama dengan rombongannya bergerak ke sana. Dan bila sampai perkhabaran berkenaan rombongan Abu Sufyan ini sampai ke suatu tempat, dalam perbahasan dan perbincangan para ulama menyebut bahawa Abu Sufyan sampai ke Gaza. Sampai ke Gaza ni dekat border lagi lah, dekat belah selatan kawasan Syam, ataupun hari ini adalah Gaza. Sampai ke Gaza ini, maka ada utusan daripada Raja Heraklius, iaitu Raja Byzantine, menghantar utusannya untuk bertemu dengan Abu Sufyan. Bertemu dengan Abu Sufyan dan minta Abu Sufyan untuk berjumpa dengan Heraklius ni, berjumpa dengan Maharaja Rom yang ada pada waktu itu, iaitu merupakan seorang yang, kalau kita tengok kepada penceritaan ini, menggambarkan bahawa Maharaja Rom ini adalah somebody yang lebih besar lagi daripada Abu Sufyan. Kita tahu dah Abu Sufyan merupakan kira menteri ataupun kira Perdana Menteri lah, kira ketua kepada orang-orang musyrikin Mekah, maknanya pembesar yang hebat. Namun begitu, bila diceritakan di sini, dihantar utusan dan minta Abu Sufyan menghadap,
maka memberikan indikasi bahawa sebenarnya kedudukan pada waktu itu Maharaja Rom satu, kemudian Maharaja Parsi merupakan pemerintah yang lagi besar. Dan kalau kita tengok dalam sejarah, memang pun empire mereka adalah kalau Maharaja Rom ni menjangkau dari kawasan Syam sampailah ke sebahagian besar daripada Eropah, di mana pusat mereka pada waktu itu adalah di Konstantinopel ataupun Istanbul pada hari ini. Manakala Maharaja Parsi di sebelah Iraq, Iran dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya dekat belah sana. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, di sini dinyatakan bahawa kalau kita tengok pada terjemahannya di sini, halaman yang ke-13, maka mereka pun datanglah kepada Raja Rom itu di sebuah tempat yang bernama Ilia. Apakah dia Ilia? Ilia ini tuan-tuan muslimin dan muslimat dalam bahasa Inggeris ataupun Latin akan disebut sebagai Aelia Capitolina. Di mana Aelia Capitolina? Ilia ataupun Ilia adalah merupakan Baitul Maqdis. Dan kalau kita baca di dalam sejarah, bagaimana daripada zaman sebelum-sebelumnya, Baitul Maqdis ni ada macam-macam nama. Pernah dinamakan Urshalim, pernah dinamakan Bait-i Miqdash, sampailah kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terminologi yang digunakan untuk merujuk kepada wilayah ini adalah Baitul Maqdis. Dan di dalam Al-Quran, kita memang tak jumpa di dalam Al-Quran. Itu sebabnya ada yang argue bahawa what is the significance of Baitul Maqdis kepada orang-orang Islam. Dalam Al-Quran kita tak jumpa, tak ada perkataan Baitul Maqdis ni. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, itu yang wajar untuk difahami, bahawa sememangnya nama ni pernah ditukar, pernah diubah, tapi dalam masa yang sama ia merujuk kepada kawasan yang sama. Diringkaskan cerita, kalau kita baca di dalam Al-Quran, dalam suratul Isra, kalau tak silap ayat yang keempat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadayna ila bani Israel fil ard la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bagaimana Allah telah menetapkan dan juga menentukan kepada Bani Israel ini bahawa mereka akan dimusnahkan, dihancurkan sebanyak 2 kali. Dan para mufassirin merujuk perkara ini kepada bagaimana kawasan Baitul Maqdis itu, ataupun kalau Israel dia akan merujuk, orang Yahudi akan merujuk sebagai mereka punya ma'bad. Ma'bad is temple. Dia punya bahasa Melayu kita panggil apa, tapi orang Yahudi ni synagogue dia, tapi temple ni semacam kuil lah. Kuil mereka, kuil Yahudi mereka, dengan merujuk kepada apa yang dibina oleh Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Maka pada peristiwa yang pertama, bila mana kota Baitul Maqdis, ataupun kalau orang Yahudi dia akan rujuk bahawa itu adalah tempel mereka, diruntuhkan dan dimusnahkan pada zaman Babylon. Pada zaman itu, di mana apa yang berlaku, diringkaskan cerita, bila berlaku pertembungan antara kuasa-kuasa besar ini, maka tentera Parsi Babylon telah menghancurkan kawasan yang berkenaan sehingga hancur habis. Itu adalah kemusnahan yang pertama, the first destruction yang dinyatakan. Kemudian dibina kembali pada zaman yang tertentu, dan kemudian dimusnahkan kembali. Dimusnahkan yang seterusnya adalah oleh Herod.
Herod ni adalah maharaja belah Rom pula. Kalau Babylon ni daripada Parsi, dia daripada Rom. Sebab apa? Apa yang antara cerita-cerita dan juga riwayat yang menyebut kisah-kisah bagaimana dihancurkan, kemusnahan kota ini adalah dengan sebab antaranya pada zaman Herod contohnya, dia adalah sebagai suatu punishment, suatu hukuman yang dikenakan oleh Maharaja Rom pada waktu itu, kerana dikatakan orang Yahudi ini melakukan khianat kepada mereka, kepada Maharaja Rom. Itu sebabnya kalau kita baca dalam banyak kisah-kisah sejarah ni, kita akan tengok bagaimana pengkhianat orang Yahudi ini akan banyak terlibat dengan pengkhianatan, penipuan, dan bukan setakat mereka mengkhianati orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, tetapi juga mereka khianat kepada puak-puak yang lain, termasuklah kepada orang Rom, termasuklah juga kepada Parsi dan seumpamanya. Maka pada waktu itu berlaku lagi kemusnahan, dirobohkan dan juga dimusnahkan. Maknanya dah tak ada dah makbad ataupun kesan-kesannya memang tak ada dah. Sehinggalah ini nak masuk kepada Ilya, sehinggalah pada zaman King Rome ni, Byzantine ni, jangan salah tafsiran bila sebut Rome kat sini adalah merujuk kepada Rome Timur, Byzantine, bukannya Rome Italy ni. Dia adalah kerajaan Rome Timur Byzantine sehinggalah pada zaman Hadrian. Zaman King Hadrian ni dia membangunkan semula. Itu sebabnya dia menggunakan nama Aelia Capitolina untuk merujuk sebagai dia punya Putrajaya ni. Dia punya pusat pentadbiran, kota pentadbiran dia adalah Aelia Capitolina. Di peringkat awalnya orang Yahudi seronok dengan sebab Aelia telah dipilih kembali untuk dibangunkan dan dibina kompleks yang berkenaan. Namun begitu, sekali lagi orang Yahudi melakukan pengkhianatan di mana dia cuba untuk take over pula daripada King Hadrian. Jangan bincangkan pasal King Hadrian beriman tak beriman, di zaman sebelum Nabi Muhammad ni. Maka diringkaskan cerita dengan sebab pengkhianatan daripada Yahudi ini, maka Hadrian telah mengeluarkan dia punya decree dengan menyatakan bahawa orang-orang Yahudi pada waktu itu disebut sebagai mereka-mereka yang circumcised ni, mereka-mereka yang bersunat ni, orang Yahudi lah. Orang-orang Yahudi adalah dilarang sama sekali untuk masuk ke Aelia Capitolina. Masuk, kalau kita tengok kepada peta zaman sekarang ni ataupun gambaran zaman sekarang ini, adalah pada kota yang ada wall city ni. Mereka dilarang sama sekali. Malah sebahagian daripada historian menyebut bahawa kawasan itu adalah lebih luas daripada the wall city yang ada pada hari ini. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sehinggalah larangan ni, sehinggalah sampai kepada zaman kota Baitul Maqdis dibuka oleh Saidina Umar Al-Faruq radhiyallahu an, barulah Yahudi dibenarkan untuk masuk. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini significance of Aelia. Dan dalam masa yang sama, ia juga memberikan penjelasan kepada kita bahawa sebenarnya walaupun ada juga pandangan-pandangan yang berbeza, adakah benar dakwaan orang Yahudi bahawa Al-Masjidul Aqsa merupakan bekas tempat tempel mereka? Itu dakwaan mereka sekarang ni. Dan sebab tu mereka cuba untuk mengorek, cuba untuk menggali, buat terowong dan macam-macam lagi dengan plan mereka untuk take over Al-Masjidul Aqsa, sama ada di dalam keadaan yang secara paksaan ataupun dalam keadaan yang seakan-akan dirancang. Seumpama mereka cuba untuk menggali dalam dan kemudian akan berlaku keruntuhan, mudah untuk menyebabkan perlu pembinaan semula dan sebagainya. Maka dalam hal ini, bila kita tengok kepada Aelia Capitolina ini sendiri, ia menjelaskan kepada kita bahawa ia bukanlah
apa yang didakwa oleh orang Yahudi. Maknanya Al-Masjidul Aqsa bukanlah tempel yang ditinggalkan untuk orang-orang Yahudi ataupun apa yang didakwa oleh mereka. Dengan sebab pada zaman pembinaan Aelia Capitolina sampailah kepada zaman Saidina Umar ini, maka tempat yang dibina Al-Masjidul Aqsa itu adalah dibiarkan sebagai tempat pembuangan sampah. Maknanya di sana, kalaupun yang dibina oleh Hadrian, yang asalnya adalah untuk menggantikan tempel orang-orang Yahudi ini, dengan sebab di peringkat awal dia ada hubungan baik dengan orang Yahudi, sehingga menyebabkan akhirnya dia dikhianati dengan satu revolusi daripada orang Yahudi yang tidak berjaya. Maka sebenarnya kawasan tempel yang berkenaan bukanlah pada tapak Al-Masjidul Aqsa. Dan Islam tidak pernah menolak kewujudan agama-agama lain mahupun tempat-tempat ibadat mereka. Kalau kita tengok dalam kawasan Baitul Maqdis itu sendiri, Muslim ada Masjidil Aqsa, dan bagi Kristian mereka ada Holy Sepulchre mereka. Ada gereja mereka. Muslim tak pernah husik pun. Malah kalau kita baca dalam sejarah bagaimana trust yang diberikan, kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang Kristian terhadap orang Islam sebagai penyelesai masalah mereka. Sebab dalam Kristian ni pun ada macam-macam mazhab. Dia ada mazhab Ortodoks, dia ada mazhab Katolik, dia ada mazhab Arminian, Jacobites, dan macam-macam lagi. Maka diringkaskan cerita daripada mereka berbalah, maka akhirnya kunci kepada Holy Sepulchre di sendiri diserahkan kepada Saidina Umar Al-Khattab untuk diamanahkan kepada seorang penjaga kunci gereja, bukan kunci masjid, kepada keluarga Nusaibah yang ada sampai sekarang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini adalah Ilya. Maka kalau kita jumpa ada Ilya dan sebagainya, itu adalah Baitul Maqdis. Nama lama bagi Baitul Maqdis, hatta dalam kajian sejarah yang berkenaan, Ilya ni sendiri digunakan sampai zaman Umayyah. Zaman kerajaan Bani Umayyah masih lagi menggunakan perkataan Ilya, dan tidak digantikan sampailah kepada zaman yang terkemudian, zaman Salahuddin Al-Ayyubi, disebut sebagai Al-Quds. Dan ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, merupakan perkara yang penting untuk dilihat. Bagaimana satu penghormatan daripada even pada zaman yang zaman Hadrian dan seumpamanya, di peringkat awal dia tidak lagi bersama-sama dengan Kristian. Sebab kerajaan Byzantine ni, Rome Timur ataupun Byzantine, di peringkat awal mereka tidaklah beragama Kristian, sehinggalah kepada tempoh-tempoh yang tertentu ataupun waktu yang tertentu barulah mereka menjadi dan menganut agama Kristian. Hatta Kristian sekalipun melihat kepentingan Baitul Maqdis itu sendiri sebagai sebuah tempat yang boleh digunakan sebagai pusat pentadbiran, dan dalam masa yang sama sebagai tempat peribadatan dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, seterusnya Hirqal telah memanggil mereka dalam sebuah majlis. Sedang dikelilingnya ialah pembesar-pembesar Rom, dan dalam peristiwa yang berkenaan, Raja Heraklius telah meminta seorang jurubahasa untuk tolong translate. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat juga suatu pengajaran kepada kita, bagaimana Hirqal, Byzantine, kerajaan Byzantine ini, bila berada di tempat mereka, maka dia akan cuba untuk memastikan dia mengekalkan penggunaan bahasa ibunda je. Maka ini juga merupakan suatu perkara yang kita lihat pada sebahagian daripada, saya boleh sebut sebagai sebahagian besar sebenarnya, daripada pembesar-pembesar dunia. Penggunaan bahasa sendiri ini merupakan bukan suatu keaiban. Kadang-kadang kita rasa bahawa untuk menjadi seorang pemimpin mesti kita boleh berbahasa Inggeris, for example. Sedangkan kualiti-kualiti kepimpinan yang lebih utama
bukan setakat kepada penguasaan bahasa Inggeris, tetapi adalah pada perkara-perkara yang lebih penting daripada itu. Antaranya bagi seorang Muslim, bagi seorang mukmin adalah nilai agamanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, amanahnya, apa yang disebut sebagai Al-Qawi dan juga Al-Amin. Lebih daripada, kalau boleh bahasa Inggeris, Alhamdulillah, bonus, tetapi ia bukan suatu perkara ataupun suatu keaiban. Maka kita tengok antara pemimpin-pemimpin besar, contohnya macam Erdogan, Perdana Menteri Turki, dia datang ke Malaysia, maka dia gunakan dia punya translator. Maknanya dia akan sampaikan dalam bahasa dia, dalam bahasa Turki dia, dan bukan suatu keaiban. Perdana Menteri Jepun katakan, dia akan bercakap dengan bahasa Jepunnya, dan bukan bermakna kita menolak bahasa Inggeris, tidak, tetapi jangan sampai kita melihat ia sebagai faktor menyebabkan inferior kepada kita. Maknanya di sana, kalau kita boleh menguasai itu lebih bagus, tetapi jangan sesekali meninggalkan penguasaan bahasa kita sendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka Heraklius di sini menggunakan penterjemah untuk menyampaikan hasratnya dan menyampaikan perintahnya kepada Abu Sufyan. Apa yang diminta oleh Heraklius di sini, first dia tanya, siapa di antara kamu ni yang paling rapat ataupun paling dekat keturunannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya dah sebut dalam kuliah yang lepas bagaimana Abu Sufyan punya keturunan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang sangat dekat, di mana ia bersatu pada, kita sebut sebagai datuk moyang pada Abdul Manaf, di mana Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Maka Abu Sufyan, antara ramai-ramai yang bersama dengan rombongannya, Abu Sufyan lah yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling rapat dengan Rasulullah. Maka dia minta kepada Abu Sufyan untuk menjadi juru cakap kepada pihak yang berkenaan ataupun ketua di dalam membalas, menjawab apa-apa yang akan dikemukakan oleh Heraklius. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kemudian di dialog-dialog yang dinyatakan di sini, dan kalau kita tengok tuan-tuan muslimin dan muslimat dalam halaman 13 sampailah ke habis hadis ni, atau sekurang-kurangnya 13 hingga 14 ni, apa yang kita boleh tengok di sini adalah bagaimana as-sunnah ini ataupun hadis ni sendiri mengemukakan kepada kita, memandu kepada kita suatu bentuk ataupun cara bagaimana untuk mengemukakan soalan-soalan. Bagi mereka yang buat penyelidikan, buat survey ni, ini adalah panduan-panduan macam mana nak buat questionnaires, di mana setiap soalan yang dikemukakan oleh Heraklius adalah soalan yang ada target, ada kepentingan yang tertentu untuk dia dapatkan maklumat itu, di mana pada akhirnya nanti Heraklius membuat suatu kesimpulan daripada apa yang disampaikan oleh Abu Sufyan dalam dialog yang dikemukakan. Maknanya bukan saja-saja sembang-sembang, tetapi setiap soalan itu adalah soalan-soalan yang ada sasaran-sasaran yang tertentu, yang akhirnya Heraklius akan cuba untuk melihat, menakul, mentafsir dan sekaligus melihat kepada apa yang dipegang dan dianutnya. Heraklius memang confirm pada waktu itu adalah seorang yang beragama Nasrani, seorang Nasrani. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kemudian kita tengok di sini kita sambung sikit. Aku bertanya kepada orang ini, yakni Abu Sufyan, tentang lelaki itu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya dia berdusta kepadaku, maka hendaklah kamu semua mendustakan dia. Demi Allah, kata Abu Sufyan, kalaulah tidak kerana malu kelak disebut mereka aku ini sebagai seorang pendusta, nescaya mahu aku berbohong terhadapnya. Kemudian ada pun yang mula-mula ditanyakan kepadaku, katanya, bagaimana tentang keturunan orang itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan kamu? Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita baca dalam sejarah, Abu Sufyan ini adalah seorang ketua kepada musyrikin Mekah, seorang panglima tentera. Isteri kepada Abu Sufyan adalah Hindun. Kita baca dalam sejarah, Hindun adalah orang yang pernah meratah jantung Sayyidina Hamzah, mayat Sayyidina Hamzah yang syahid dalam perang Uhud. Maka Hindun adalah orang yang pernah meratah, mengunyah lumat jantung, ada yang sebut hati, Sayyidina Hamzah. Kita gambarkan bagaimana Abu Sufyan ni adalah seorang yang kira watak jahat tadi. Memang seorang yang jahat, seorang yang memang mendendami Islam, seorang yang kejam, seorang yang zalim. Tetapi kita tengok Abu Sufyan, waktu ni Abu Sufyan tak masuk Islam lagi. Tetapi Abu Sufyan, walaupun begitu, dia sangat-sangat menitik beratkan soal dusta ataupun bercakap benar. Sampai begitu sekali nak memberikan penekanan kepada kita, soal bercakap benar ini tidak menipu, tidak menyelewengkan fakta, tidak menyembunyikan fakta, tidak mengabui mana-mana pihak dengan penipuan, adalah suatu prinsip besar di dalam Islam. Sehingga mana kalau kita tengok contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat yang wajib bagi Rasul yang pertama adalah siddiq, iaitu bercakap benar, seorang yang benar, seorang yang tidak menipu. Dengan sebab itu dalam Islam pun, dalam soal tipu menipu, kadang-kadang kita rasa macam simple kan, kalau melakukan penipuan, kalau bercakap bohong, macam tak ada apa-apa. Tetapi sebenarnya dalam Islam, bila berlaku penipuan sampai ke peringkat bila seseorang itu dianggap sebagai kadhib, sebagai seorang pendusta, sebagai seorang penipu, sebagai seorang pembohong, maka dia boleh untuk digugurkan tahap kesaksiannya. Sampai begitu sekali. Dengan sebab itu, bila di sana disebut sebagai syahadatuz zur, iaitu saksi-saksi palsu, saksi yang menipu dalam mahkamah, saksi yang mereka cipta di dalam mahkamah, saksi yang mengemukakan fakta yang palsu semata-mata untuk menjatuhkan fitnah dan seumpamanya. Ini merupakan kesalahan yang sangat berat dalam Islam, sehingga boleh menggugurkan haknya sebagai saksi, haknya sebagai wali sekalipun. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka dalam masa yang sama kita tengok disebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, bahawa pendustaan ini merupakan antara ciri-ciri munafik, ciri-ciri nifaq, ciri mereka yang berpura-pura. Ciri ialah munafik ni memang kita baca dalam sejarah bagaimana Abdullah bin Ubay merupakan seorang tokoh ataupun ketua golongan munafik ini, di mana dia boleh untuk berpura-pura di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang wara', tetapi sebenarnya segala-galanya dusta. Maka dengan sebab itu, bila disebut berkenaan munafik ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan secara tegas bahawa tempatnya adalah fid darki asfali minan nar wal'ayazu billah. Nak menggambarkan bagaimana penipuan, bagaimana nifaq, bagaimana munafik, kepura-puraan, pembohongan ini boleh menjatuhkan seorang itu, boleh menyebabkan ia terjerumus dan dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke tempat yang paling bawah daripada api neraka. Lebih dahsyat daripada kedudukan orang musyrik, lebih dahsyat daripada kedudukan orang kafir.
Maka orang-orang munafik ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat, merupakan mereka yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana orang munafik ini dalam banyak keadaan ia lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir jelas kekafirannya, tetapi orang munafik dengan kepura-puraan, dengan pengkhianatannya, dengan kerosakan-kerosakan yang dilakukan olehnya, boleh menyebabkan kemusnahan kepada sesebuah masyarakat, sesebuah negara, sebuah ummah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka kita tengok di sini bagaimana Abu Sufyan pun sangat concern terhadap soal bercakap benar. Kalau ikutkan Abu Sufyan pada waktu itu, adalah lebih baik dia memburuk-burukkan Nabi Muhammad SAW seterunya. Maka sekurang-kurangnya dia ada geng dengan Maharaja Byzantine, tetapi Abu Sufyan berasa malu untuk menipu. Dengan sebab pendustaan merupakan suatu perkara yang sangat mengaibkan, bukan setakat pada orang-orang Muslim, tetapi juga orang-orang kafir sekalipun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, maka ditanya kepada Abu Sufyan ini berkenaan nasab Rasulullah SAW. Abu Sufyan menjawab, jawabku, yakni Abu Sufyan, di kalangan kami beliau itu adalah daripada keturunan yang mulia. Nabi Muhammad adalah daripada keturunan yang mulia. Nabi Muhammad daripada keturunan Bani Hashim. Bani Hashim yang dihormati, dan juga pernah sebahagian besar daripada keturunan Nabi Muhammad SAW pernah menjadi ketua di Mekah pada waktu itu, termasuklah datuknya Abdul Muttalib. Muslimin dan muslimat, seterusnya, adakah sesiapa di antara kamu yang pernah memperkatakan perkara ini sebelum dia? Jawabku, yakni Abu Sufyan, tidak ada. Adakah di antara datuk neneknya yang menjadi raja? Jawabku, tiada. Katanya, apakah orang-orang yang mulia mengikut dia ataupun orang-orang yang lemah? Jawabku, yakni Abu Sufyan, bahkan orang-orang yang lemah. Maka di sini tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebenarnya Heraklius cuba untuk melihat berdasarkan kepada apa yang terkandung di dalam kitab Injilnya, di dalam kitabnya, untuk melihat apakah ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dengan sebab nama Nabi Muhammad SAW telah disebut di dalam Taurah, telah disebut di dalam Injil. Dengan sebab itu, kebanyakan termasuk orang-orang Yahudi merasakan bahawa, mengharap-harapkan agar yang datang Nabi itu adalah dari kalangan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan Nabi Muhammad SAW daripada keturunan Arab, bukan daripada Yahudi, bukan daripada keturunan Nasrani. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita tengok kat sini bagaimana Heraklius cuba untuk melihat persamaan-persamaan ciri-ciri yang disebut di dalam Injilnya. Walaupun pada waktu itu mungkin sebahagian daripada Injil telah diselewengkan, tetapi ada kandungan-kandungannya yang masih lagi menyebut berkenaan ciri-ciri Nabi SAW, Nabi akhir zaman ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, sampai kepada orang-orang yang lemah, memang tabiat apa yang berlaku sebagaimana yang dirakamkan di dalam Taurah, di dalam Injil, sebahagian besar daripada para nabi, para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang bersama-sama dengannya adalah di kalangan mustad'afin, dan kebanyakan mereka terpaksa berhadapan dengan golongan al-malak, golongan bangsawan ni, golongan yang dikatakan hebat-hebat, golongan pemimpin hebat. Dengan sebab tu kita tengok dalam sejarah bagaimana Nabi Musa, dia bertembung dengan Firaun, ketua yang hebat. Nabi Ibrahim bertembung dengan Namrud. Semua sekali bertembung dengan golongan al-malak, golongan bangsawan. Maka ini ciri-ciri yang telah ada pada Nabi Muhammad SAW yang dijawab secara jujur oleh Abu Sufyan. Adakah semakin bertambah bilangan mereka itu ataupun semakin berkurangan? Jawabku, bahkan semakin bertambah-tambah. Katanya, adakah sesiapa daripada kalangan mereka yang murtad kerana benci kepada agama setelah dia masuk ke dalamnya? Jawabku, tidak ada. Abu Sufyan sendiri pun tengok bahawa semakin ditekan Nabi Muhammad SAW, semakin ramai pengikutnya, semakin
cuba untuk dimatikan macam-macam cara. Cuba menggelarkan Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, katakan. Bukan bomoh, tukang sihir. Tetapi tak makan, tak jadi. Digambarkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang jahat, sebagai seorang penipu. Orang tak percaya. Semakin ramai pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahawa kebenaran cubalah untuk ditutup macam mana sekalipun. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut bahawa golongan-golongan yang cuba untuk menentang agama Allah, penentang-penentang agama Allah ni adalah golongan yang cuba yuridu dan yutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka cipta, mereka mendatangkan fitnah, mereka cuba untuk mentohmah, mereka cuba untuk merosakkan imej dan macam-macam lagi. Buatlah apa sahaja, tetapi kebenaran tidak akan dapat ditutup, kerana al-haqqu bir rabbik. Kebenaran adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi ditekan, lagi ramai orang nak bersama dengan kebenaran, lagi orang tertanya-tanya dan berminat untuk mengetahuinya. Bila berminat untuk mengetahuinya, mula mereka mengkaji, mula mereka belajar, mereka mula berjumpa, dan akhirnya semakin ramai bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Adakah kamu pernah menuduh dia berdusta sebelum dia memperkatakan apa yang diperkatakannya sekarang ini? Jawabku, tidak. Nabi Muhammad SAW dikenali sebagai Al-Amin. Sampai ke peringkat Nabi Muhammad diberikan penghormatan untuk menyelesaikan pertelingkahan antara puak-puak musyrikin ni, Arab Quraisy yang bertembung bila cuba untuk menuntut hak meletakkan Hajarul Aswad. Maka Nabi Muhammad SAW diberikan penghormatan menjadi penyelesai kepada masalah yang berkenaan. Maka Abu Sufyan menyatakan bahawa sebelum Nabi Muhammad menyampaikan seruan ini, Nabi Muhammad tidak pernah pun dituduh sebagai pendusta. Sebaliknya, Nabi Muhammad digelar sebagai Al-Amin, yang dipercayai, yang amanah, yang trustworthy, yang sangat-sangat dipercayai. Namun begitu, apa yang berlaku selepas itu bila mana mereka cuba menentang seruan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Pernahkah dia memungkiri janji? Jawabku, tidak. Dan kini kami sedang dalam perjanjian dengannya. Tidaklah kami tahu apa yang dibuatnya tentang perjanjian itu, merujuk kepada perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan kata, sekarang ni kami dalam perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. Saya dah terangkan sebelum ni berkenaan perjanjian Hudaibiyah yang dimeteri antara Nabi Muhammad, orang-orang Islam dengan kafir musyrikin yang diketuai oleh Abu Sufyan. Katanya, dan tidak dapat aku memasukkan di dalamnya satu pun perkataan tambahan selain daripada perkataan ini. Katanya, pernahkah kamu memerangi dia? Jawabku, ya, pernah. Katanya, maka bagaimana tentang peperangan kamu terhadapnya? Jawabku, peperangan antara kami dengan dia silih berganti. Dia pernah mengalahkan kami dan kami pun pernah mengalahkan dia. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ini adalah dialog yang berlaku di antara Heraklius dan juga Abu Sufyan. Melihat selain daripada untuk membandingkan apa yang terkandung di dalam kitab yang dipelajari oleh Heraklius, walaupun seorang maharaja, dia mengaji juga agamanya, maka kita tengok dia cuba untuk melihat persamaan-persamaan ciri-ciri yang disebut di dalam kitab suci mereka, dan dalam masa yang sama dia cuba untuk mengenal pasti kekuatan Nabi Muhammad SAW serta tentera-tenteranya, dengan sebab selepas daripada perjanjian Hudaibiyah ini dan kemudian berlakunya pembukaan kota Mekah, baru terserlah bagaimana kehebatan sifat negarawan Nabi Muhammad SAW dengan mengutus utusan-utusan, mengutus surat-surat, termasuklah kepada Heraklius ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, saya kira cukup sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita sambung perbincangan, masih lagi dialog-dialog yang berkait antara Heraklius dan juga Abu Sufyan dalam satu perbincangan yang panjang ini, di mana kita akan tengok betapa perbincangan ini merupakan perbincangan yang menarik untuk dikaji, baik dari sudut agama maupun dari sudut international relations,
hubungan antarabangsa dalam konteks politik, dalam konteks-konteks yang berkait dengan hubungan kemanusiaan, sosioekonomi, sosial dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, begitulah betapa indahnya hadis Nabi SAW. Ni kita belajar hadis, tapi dalam masa yang sama kita pun perlu mengkaji juga, dan kita kena tahu juga masalah geografi, sejarah dan pelbagai lagi yang sebenarnya menjadikan kita dengan sepatutnya suatu keyakinan yang bertambah, dan juga kesungguhan kita, keimanan kita, betapa sebenarnya hadis daripada Nabi SAW bukanlah suatu perkara yang boleh dipandang enteng, apatah lagi untuk ditolak, tapi sebaliknya perlu untuk dikaji daripada pelbagai sudut, yang terkandung di dalamnya hikmah yang sangat mendalam untuk kita menambahkan dan memperkasakan iman kita, insya-Allah. Moga-moga pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berdoa ke hadarat Allah, moga-moga kita diberikan istiqamah dan dikekalkan di kalangan hamba-hambanya yang sentiasa cuba untuk beramal saleh, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wala matrudan wala mahruma wala muqattaran fil rizqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa ahli keluarga kami ya Allah, ampuni dosa jiran-jiran kami ya Allah, sahabat handai kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukan hati kami ya Allah untuk membantu agama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, selamatkanlah rakan-rakan kami ya Allah yang sedang diuji dalam MH370 ya Allah. Ya Allah, berikan mereka keselamatan ya Allah, mudahkanlah urusan untuk menjumpai mereka dan mengembalikan mereka bersama dengan keluarga mereka yang tercinta ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa cuba untuk mengambil pengajaran ya Allah, mengambil panduan daripada apa yang dihadirkan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami yakin terhadap segala hikmah yang didatangkan oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi golongan yang sentiasa cuba untuk mengambil iktibar daripadanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya daripada kelemahan saya sendiri. Mohon keampunan daripada Allah kalau ada kesilapan dalam mengupas ayat-ayatnya, juga hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita tangguhkan dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.